Assalamualaikum, apa khabar? Aku ada ni di Stadium Shah Alam ni. Hari ni aku bersama dengan sebuah kereta elektrik yang sangat mampu milik, iaitu Neta V. Kereta Neta V ni adalah sebuah kereta elektrik daripada China. Jenama Neta ni dia memang agak fokus juga kepada kereta elektrik, dan selain daripada model ni dia ada model bernama Neta S. Jadi Neta V ni antara kereta elektrik paling mampu milik di China, dan ianya sudah mendarat di Malaysia. Harganya di Malaysia adalah RM99,800, dan untuk itu kita kena tengok kenapa harga dia RM99,000. Sebab kalau di Thailand harga dia RM71,000, dan kalau di China harganya antara RM36,000 sehingga RM50,000. Jadi di Malaysia ni kita ada polisi proteksionis lah untuk melindungi industri otomotif tempatan. Jadi jangan pelik, ini memang semua negara yang mempunyai industri otomotif akan melindungi industri otomotif tempatan. Tak kira lah US ke, Germany ke, France ke, Jepun ke, Korea ke, China ke, mereka semua melindungi kita ni. Tambah lagi lah negara kecil, pasaran pun kecil. Kalau kita tak lindungi, habis terlungkup bungkus semua industri otomotif tempatan. Jadi jom kita tengok dengan lebih dekat lagi Neta V ni. Pertama sekali kita nak cerita dia punya basic statistik lah mengenai kereta ni. Jadi yang penting kita tahu ialah kereta ni datang dengan bateri lithium ion ternary, bukan lithium ion phosphate lah. Jadi bateri lithium ion ternary ni ialah bateri yang lebih berkepadatan tenaga tinggi, with higher energy density. Jadi kereta ni dia punya bateri size dia adalah 38.54 kWh. Ianya datang dengan motor elektrik magnet kekal sinkronus. Motor ni memacu roda hadapan lah. Dan motor ni berkuasa 70 kW ataupun 95 PS dan menghasilkan 160 Nm torque. Jadi untuk bagi sedikit konteks, kita bandingkanlah dengan dua kereta yang mungkin kita akan fikirkan dalam kategori yang sama, iaitu Pro 2 Azia dan Pro 2 Myvi mungkin. Jadi untuk dari segi kuasa yang dihasilkan, kereta ini menghasilkan 70 kW, tetapi kalau Pro 2 Azia yang menghasilkan 50 kW, iaitu enjin 1 liter lah. Untuk Pro 2 Myvi pula dia ada dua option kan, enjin 1.3 dan enjin 1.5. Yang untuk enjin 1.3 Myvi menghasilkan 70 kW, itu sama dengan Neta V ni, tapi untuk yang 1.5 dia menghasilkan 76 kW, iaitu lebih sikit lah daripada Neta V ni. Dari segi torque pula, Pro 2 Azia menghasilkan 91 Nm torque berbanding dengan 160 Nm torque daripada Neta V ni, manakala Myvi 1.3 pula menghasilkan 120 Nm torque dan 136 Nm torque untuk Myvi 1.5. Jadi kereta ni dia datang dengan dua cara mengecharge, iaitu kalau kita nak charge menggunakan charge di rumah menggunakan arus ulang alik ataupun AC, ia boleh menerima 7 kW. Dia punya onboard charger boleh menerima 70 kW, dan ini mengambil masa katalah daripada kosong bateri memerlukan 8 jam lah untuk kita charge, which is not no problem lah. Kita balik rumah, kita tidur malam, besok pagi kereta dah penuh lah, sebab kebanyakan orang tak akan biarkan bateri turun sampai kosong. Biasa pun memang orang akan cadangkan jangan biarkan bateri turun bawah daripada 20 kW, 20%. So biasanya antara 20 hingga 80%. Tak mungkin tak makan masa sampai 8 jam, mungkin kurang pada tu. Kalau awak nak menggunakan pengecas DC pula ataupun pengecas laju arus terus, dia boleh menerima sehingga 100 kW. Ini membolehkan dia mengecharge daripada 30% sampai ke 80% dalam masa 30 minit. Kereta ini datang dengan dua mod pemanduan, dia panggil normal dengan athletic. Kereta ni dimensi, kita buat perbandingan dimensi sikit lah antara ini dengan Azia dan Myvi. So kita tahu kereta ni dalam segmen A lah, dia sama segmen dengan Azia, tapi dia nampak besar sikit, rasa panjang dan juga tinggi lah. So saya bandingkan juga dengan Myvi, sebab Myvi dah segmen B, so dia lebih kurang dekat-dekat lah kereta ni semua. So kita bandingkan saja. Dari segi lebar, kereta ni lebar dia 1690mm, di mana Azia ialah 1665mm dan Myvi ialah 1735mm. So dalam gambar kereta ni nampak macam kurih, tapi sebenarnya dia bukan kurih, dia tinggi. Jadi kita tengok dia punya tinggi dia ialah 1540mm berbanding dengan 1495mm untuk Azia dan 1515mm untuk Myvi. Jadi bila dia tinggi, lebar dia lebih kurang sama, nampak dia kurih. Itu yang nampak proportion dia agak pelik dalam gambar, tapi sebenarnya in real life taklah pelik sangat. Dia punya jarak ganda
Jarak ganda ni jarak antara roda depan dengan roda belakang lah. Ini selalunya menentukan kabin punya keselesaan kabin lah, ruang kabin. Jadi untuk kereta ni dia punya wheelbase dia adalah 2420 mm. Manakala untuk Myvi pula untuk Azia adalah 2525 mm dan untuk Myvi adalah 2500 mm. Jadi kenapa dia punya wheelbase tak panjang sangat, saya pun tak tahu kenapa. Selalunya kereta elektrik wheelbase sangat-sangat panjang, tapi saya rasa mungkin dia orang ada kompromi sikit untuk memastikan boot dia agak lapang. So kereta ni berat dia boot tu saya cerita. Kereta ni berat dia 1151 kg, iaitu banyak beza jugalah. Dalam 260 kg lebih berat daripada Azia. Ini kerana kereta ni menggunakan bateri, dan bateri itu adalah satu benda yang berat. So terpaksa kita tengok beza berat dia lebih daripada 200 kg. Tayar 18555 dan brake depan dan belakang disc brake, which I think is a little bit of overkill sebab kereta ni ada regen braking. Kenapa tadi ganda belakang tu dengan jarak ganda tu pendek sikit? Sebab nak bagi boot tu lapang sikit. Kereta ni boot dia 335 liter berbanding dengan 265 meter untuk Pro 2 Azia. Jadi kita buka pun kita dah nampak dah boot dia agak panjang dan agak lebar, dan tak ada banyak space pakai kat tepi. Very flat boot. Dan di bawah ni macam biasa kereta elektrik tak ada spare tire, yang letakkan puncture repair kit, dan ni adalah charging kit dia kat bawah ni. Macam aku cakap tadi, aku rasa Neta V ni adalah template lah, boleh kita katakan macam template untuk kereta elektrik mampu milik lah. Jadi untuk kereta elektrik mampu milik ni dia mesti harga dia sama aja dengan kereta ICE mampu milik. Sebab apa? Orang tak akan beli kereta sebab nak selamatkan alam sekitar. Orang akan beli kereta yang dia mampu nak beli. Kalau kereta tu dia tak mampu nak beli, cerita macam mana pun dia tak beli. Jadi kereta ni kalau kita tengok di China, harga dia antara 36 hingga 50 ribu ringgit. So mungkin kita tak boleh replicate sepenuhnya harga tersebut kerana China pasaran dia besar, dia ada huge economies of scale, dan supplier-supplier kereta elektrik kebanyakannya berada di sana, termasuklah pembekal bateri, pembekal bahan mentah dan bagai-bagai bahan lain, termasuklah benda-benda seperti motor dan electronic control dan sebagainya. So, tapi apa pun kita boleh tengok dari segi dia punya dimensi, dari segi dia punya size dan dari segi dia punya spesifikasi, dan kita boleh faham inilah dia keretanya. So dari segi reka bentuk kereta ni, kadang-kadang kita susah lah nak cakap kan reka bentuk tu macam mana. Aku mula-mula tengok kereta ni dalam gambar, aku macam meluat lah. Aku rasa pelik kereta ni. Tapi bila aku tengok dalam real life ni, taklah pelik sangat pun, okey je. Of course kat belakang tu agak unik sikit lah kan, dalam bentuk lampu belakang tu. Tapi aku rasa bila hang tengok in real life, they're not as bad as you think lah. Of course it's different, lain daripada yang hang biasa tengok. But some people akan berkenan pasal dia nampak sikit macam gaya SUV ataupun crossover. So mungkin kita boleh katakan ini adalah crossover segmen A. Dan kalau kita tengok dia sebagai crossover, then it's fine. It's not that weird, it's not that odd. Dan aku rasa reka bentuk dia okay. It's very nice and clean, smooth. Jadi kereta elektrik ni banyak reka bentuk dia clean sebab penting dari segi aerodinamik. Di situ juga kita tengok kenapa tingkap ni dia letak dekat body. Selalunya ini menyebabkan gangguan aliran udara, dan cara nak selesaikan dia ialah untuk letakkan di bahagian body macam ini. Selain daripada itu, everything else is clean. Dia ada spoiler belakang ni. Spoiler belakang ni selalunya memang sangat membantu untuk dari segi membersihkan aliran udara. Dan kita tengok dia punya tailway agak ekstrim. Tailway dia agak ekstrim juga, saya percaya ialah untuk membantu aliran udara lebih smooth lagi ataupun boleh lebih teratur lagi di sekeliling kereta. Dia punya rim juga flat. So flat rim ni satu lagi ciri-ciri yang kita biasa nampak untuk kereta elektrik, juga digunakan untuk mengatur aliran udara dengan lebih kemas lagi. Ini kita tengok dalam bonnet pula. Okey, bila kita buka bawah bonnet kereta ni, memang tak ada apa lah, dia tutup semua. Bukannya tak ada apa, tapi dia tutup semualah. Benda yang kita boleh isi top up hanyalah untuk coolant lah, bukan coolant, untuk windshield washer. Ini saja yang kita boleh top up. Benda-benda lain semua dia dah simpan, dah sorok, dah tak payah nak kacau apa. Ada satu lagi bukaan kat tepi ni untuk tengok bateri. Dan kalau kita tengok kat dalam sana, kita akan nampak lah dia punya motor elektrik berada di dalam ruang ini. Dalam ni sebabnya nampak macam agak kosong juga, sebab memang kereta elektrik ni dia bukan banyak sangat komponen
dan barang-barang yang ada dalamnya. Di dalam dia nampak. Nampak motor elektrik, dia punya controller dan sebagainya. Di sebelah sana pun tak berapa ada apa sangat. Kat bawah dah. Saya tak pasti sama ada kereta ni direka bentuk daripada asal sebagai EV ataupun adalah satu produk ICE sebelum ini yang diubah suai untuk menjadi EV. Tapi ianya memang compact lah. Okay, jom kita masuk ke dalam kereta ni pula. Bila kita tengok di sini di bahagian pintu, kita akan nampak bahawa kereta ni memang ialah sebuah kereta ekonomi lah. Maksudnya dia punya door molding semua one piece dan semua plastik keras lah. Dan tidak ada terlalu banyak detailing ataupun cirian yang berlaku di sini. Tapi kat sini dia ada bagi sedikit balutan PVC ataupun mungkin leatherette untuk menjadikan permukaannya agak lembut lah untuk kita letak tangan kita untuk perjalanan jarak jauh. Dan di sini diberikan sistem kawalan tingkap lah. Dan kunci untuk pintu berada di sini, door lock mechanism dia. Untuk ruang bawah ni, nampak macam ruang sini boleh menerima botol besar. So saya berkenan lah. Dan kat tepi sini adalah sedikit ruang untuk simpanan barang. Di bawah ada ruang pembesar jeriji, pembesar suara. Bila kita masuk ke dalam, pertama sekali yang kita akan nampak ialah kereta ni tidak ada start button. Bila kita masuk ke dalam kereta, setelah dikunci, bila kita tekan je brake pedal, kereta akan hidup. Itu saja cara dia. Dia tak ada benda lain. Jadi sebelah kita tekan masuk, inilah dia punya gear lever dia, berada di tempat di mana kita biasa ada signal. So yang ini bila kita memandu, kita kena jaga-jaga sikit lah, sebab kalau kita tertolak, dia akan keluar daripada gear masuk neutral, ataupun takut lebih lagi ngeri lagi mungkin masuk reverse. Tapi kalau kita tolak sekali, dia masuk neutral dululah. Dia jarang boleh nak masuk ke reverse, sebab memerlukan 2 tap. Kemudian untuk steering pula, kita tengok yang mempunyai steering yang agak unik. Mereka bentuk dia flat top dengan flat bottom. Kawalan agak mudah. Sini untuk sistem hiburan dan telefon, dan sini ialah untuk volume. Di sini ada satu ciri unik, iaitu speed limiter. Speed limiter ni dia menggantikan cruise control lah. So kita boleh letak speed limiter tu untuk mengelakkan kita melebihi had laju. Kadang-kadang kita tak nak melebihi had laju untuk menjimatkan kuasa, ataupun kita takut terlebih speed limit. Tapi tak payah takut sangat. Atas highway kereta ni top speed 120 km sejam sahaja. Kalau kena saman, cakap kat bang polis, kereta ni mungkin tak boleh kena saman kot bang. Dia punya speed limit sekian-sekian saja. So bila kita tengok dia punya meter tu, itulah dia meter dia. Bukan ada meter, dia ada strip LED saja, bukan multifunction screen kat situ. Dan memang dia punya grafik dia terang lah, nampak. Terang mana matahari pun nampak. Dia LCD, but multicolor LCD lah. So kita tengok kat situ pelbagai maklumat sekarang kat sini menunjukkan kadar penggunaan kuasa elektrik yang draw 1.8, 1.7, 2.0 amp. Dan ini ialah kedudukan kereta. Boot terbuka sekarang. Kalau saya buka pintu, dia akan nampak dia buka di situ lah. So itu dia punya body control. Dan dia juga ada tire pressure monitoring system built in. So agak canggih juga. Inilah gear position, suhu luaran, masa. Sekarang ni power on lah kot. Ni speed, parking brake, seat belt tak pakai, julat jelajah, menggunakan e-pedal sekarang, trip meter dan odometer dia lah. Dan sekarang ni bateri 67%. Kemudian seterusnya kita tengok kereta ni, keduanya kita akan perasan dia tak ada kunci, tak ada butang. Kunci, tak ada butang apa-apa pun. Butang memang tak ada. Kunci dia unik. Tunjuk Ustaz. Ni kunci dia, fidget spinner. So kalau hampa jenis kaki main fidget spinner dulu, bolehlah main dengan benda ni. Memang ada jenis fidget spinner satu. So ini fidget spinner yang paling mahal, iaitu RM100,000, tapi dapat free gift kereta. Macam mana? Mau fidget spinner RM100,000 dapat free gift. Balik juga kot no. Anyway, so skrin ni mengawal segala-galanya dekat kereta ni, hampir segala-galanya kecuali signal dengan lampu yang dikawal kat stok sana. Tapi selainnya kat sini lah. Dan kita tengok semua fungsi-fungsi kat sini lah. So kalau kita tekan ni, dia akan pergi jadi macam ni. Kalau tidak tadi dia duduk kat atas je kan. So lebih kurang sama aja. Dan grafik skrin ni agak definition ni cantik juga sebenarnya, pada high definition. So dia ada interconnection ni yang menggunakan dia panggil car bit link lah. So kalau kita nak gunakan benda ni sebagai macam screen mirror dengan phone kita, kita kena download car bit link ni.
Kalau tidak, dia tak ada cara lain lah, dia tak ada Android Auto ataupun Apple CarPlay. So kemudian ini untuk telefon, kita tengoklah kita nak sambungan ke apa ke, kontak kita semua dekat sini lah macam biasa. Kemudian music ni macam biasalah, kita nak main pada mana, Bluetooth ke, radio ke, USB ke. Kemudian vehicle setting, ini macam-macam kat sini. So yang pertama ni dia tunjukkan charging punya page lah. So boleh schedulekan charging pukul berapa nak start, dan external power supply. Yalah. Oh, dia boleh tembak power keluar lah. So charge start, charge end, semua boleh set dekat sini. Ada charging schedule dia, everyday pukul berapa nak charge, boleh bagi tahu dekat dia. Maksudnya bila kita balik, belum sampai masa tu dia charge setengah negara, dia ada waktu kurang luar puncak di mana elektrik lebih murah. So kita boleh setting kereta kita macam itu. So sekarang ni dia memaparkan 67% bekalan bateri. Vehicle sini bermacam-macam maklumat lah. Ni apa nama, driving data ni, yang inilah kita boleh pilih macam-macam. Ada beberapa benda yang kita boleh pilih. Maksudnya kalau kita tekan ni, dia boleh tunjukkan voltage, dia boleh tunjukkan average kilowatt per 100 km, immediate ataupun instantaneous, dan ini dia punya RPM motor dia, dan macam balik tadi lah. Lepas tu dia ada auto door lock, driving mode ada normal ataupun athletic. Delay turn off light, boleh delay lah. Lepas kita kunci tu kan nak berapa lama kan, kalau kita nak balik rumah malam gelap kan, kita bagi delay. Headlight adjustment pun ada dekat sini. Energy recycle intensity ni regen braking punya setting lah, saya letak kat high. Ada tire pressure monitoring system, which is rare, kereta yang mampu entry level. Ada speed limiter reminder, kalau boleh on, saya letak dekat 90. Saya rasa saya nak biar kat 90. Nak tengok macam mana dia berfungsi. Kemudian vehicle start mode normal, beginner, static. Kita tengok ada I kat situ. Normal mode, vehicle can start driving normally. Beginner mode, in this mode, in order to protect the safety of the user and the vehicle, the driver needs to wear a seat belt to start the vehicle. Static mode, this mode is for static vehicle display. Can be powered but cannot be driven. Oh, cantik, dia ada macam-macam mode lah. So kita boleh buat untuk display. Untuk beginner ni bagus. Saya rasa elok biarkan untuk beginner mode ni sebenarnya, sebab kena pakai seat belt baru boleh jalan. Lepas tu ada tow mode, one pedal operation, saya tekan on. Ada parking mode, creeping dengan parking. Creeping ni maksudnya boleh kita lepas, kita masih gelungsur pelan-pelan lah. Electronic stability program, of course tekan on, and hill descent control. Dan data yang terakhir ni, tekan, tengok-tengok dia keluar. On status aircon filter, dia ada N95 punya aircon filter, indoor air purification, dan status dia adalah 92%, kayaknya basi-basi lagi lah baru nak start guna. So di sini ada beberapa lagi fungsi yang ini saya dah bagi tahu. Kalau kita nak matikan, kita boleh matikan di sini, ataupun kita boleh ada lagi beberapa fungsi di sini lah. Ni headlight adjust, auto headlight kalau kita mau. Saya letak auto headlight. Ini power boot and energy recycle intensity. So saya suka auto. So ini dia punya fog lamp, nak pasang, boleh pasang di situ. So dia punya banyak kawalan di sini lah. So kena ingat lah macam tu. Ini dia punya home button, dan itu dia skrin tengah, dan cara menggunakan ataupun mengawal kereta ni. Di sini ada ruang simpan barang. Di sini ada cup holder 2. Dan sini juga ada tempat ruang simpan barang lagi di tengah-tengah ni. Sebelah sini ada glove compartment macam biasa. Dan dia punya aircon boleh laraskan kiri kanan atas bawah. Dan untuk tutup, kita tutup macam tu. Dia tak ada separate macam setengah kereta, dia akan ada separate lock kat sini kan. Untuk tutup valve tak ada, dia main itu saja. So this is a low cost and economical way of doing things. Dia punya seat kalau kita tengok, leather wrap, dan kat tengah-tengah ni perforated leather lah. So perforated leather ni dia taklah panas sangat, mungkin cepat sikit sejuk lah. Mereka bentuk dia ni agak ranggi juga, dan seat dia agak besar untuk sebuah kereta compact. Tu akan membuatkan kabin tu mungkin nampak sempit sikit, tapi bila kita duduk agak okey jugalah. Dia punya seat squat ni tak, pada saya mungkin kalau panjang sikit lagi sedap lah. Sebab kalau you tengok di sini, saya punya lutut sampai kat sini tapi seat squat ni dah habis kat sini. So kalau dia panjang lagi sikit lah, mungkin 1 inci ke 1,5 inci dah lebih bagus. Tapi kita faham ini kereta compact so tak boleh bagi seat besar sangat, lagi jadi sempit kereta. Kereta ni datang dengan 2 airbag saja di sini, dan untuk passenger depan airbag tepi semua tak ada. Ini tepi seat belakang pula.
Okey, lupa nak beritahu, steering tidak ada larasan lah. Saya tak boleh adjust. Jadi ni steering mati lah. So ni saya punya kedudukan. Jadi saya akan pergi ke belakang nak tengok ruang belakang selepas saya duduk di depan. Okey, jadi kalau saya duduk di depan, inilah tahap selesa saya. Selesa yang saya mau. Jadi bila saya duduk di belakang agak sempit sedikit lah. Dia masuk dan ruang ni lutut saya kenalah dengan kursi depan. Dan ruang kaki pun agak terhad jugalah. So dia punya ruang kabin ni memang agak terhad. Tapi ruang kepala, sebab tadi saya cakap kereta ni agak tinggi dah lagi dalam 3 jari ruang atas kepala. So that's not so bad lah. So kalau kereta ni pemandu tinggi memang agak sempit sedikit lah. Tapi kalau pemandu ketinggian biasa ataupun saya sanggup sempit sikit, dan okey juga saya duduk kat belakang ni. Di kat belakang ni ada satu USB port kat bawah sana, dan dia ada macam poket sini lah untuk kita letak barang, mungkin telefon semasa charging. Kat belakang seat ada poket, dan sebelah pintu dia tidak ada poket lah. Pintu ni terlalu nipis dan terlalu kecil untuk letak sebarang poket. Tapi dia punya sudut sandaran dia taklah terlalu tegak dan agak okey jugalah. Cuma kita kena faham ni ialah sebuah kereta mampu milik lah, dan kereta yang bersaiz compact. So memang ruang kabin agak sendat sedikit. Jadi kereta ni dia punya kelebihan dia, boot dia besar. So ialah kompromi lah. Dia buat ruang kabin depan tu mungkin kena sempit sikit lah untuk menghasilkan boot yang besar. Dan di bawah ni macam saya cakap, tidak ada tire spare. Dia ada tempat foam punya kompartmen ni, dan dia bagikan charger lah, charger kabel, dan juga 3-pin plug punya charger supaya kita boleh charge kereta ni bila sampai ke destinasi menggunakan normal house plug. Okey, sekarang kita nak memandu Neta V ni lah. Dan Neta V ni kalau kita perasan tadi, dia memang mempunyai banyak torque lah, 160 Nm torque. Memang pergi lah, memang pergi. So kalau kita nak memecut tu memang cukup sedap. Biasa kereta elektrik memang macam tu. Walaupun kereta yang mampu milik macam ni tetap mempunyai kuasa yang banyak, iaitu 70 kW dan 160 Nm torque. Dan sekarang saya menggunakan regen maksimum. Jadi bila saya lepaskan aja pendikit, dia terus tangkap untuk membreak. So ini pada saya bagus kerana ia membolehkan saya lebih recover lah energi dengan lebih banyak lagi. So okey, disebabkan kita pun jarak pemanduan pun tak jauh, dan saya nak bawa kereta ni pergi mengecas sikit, nak tengok dia punya charging punya performance dia. So kita akan tekan lah, main sikit lah. Kita akan main sikit. Dia punya wheel spin lah. So, memang banyak torque. Bila inside wheel tu dia lift sikit, dia berbunyi. So bila kita lift off, dia punya nose memang tuck in agak banyak juga. Sebab ialah dia punya perbezaan banyak bila kita lift off tu. Sekarang on the regen braking. So dapat kita layan naik ke jalan kona-kona ni syok juga. Untuk kita tengok macam mana dia pemanduan buat masa dalam kawasan bandar ni. Saya tak ada komplain sebab memang dia pemanduan dia okey. Kereta yang penting kereta senyap, dan bila dia langgar permukaan yang tak elok tu, dia tak crash, tak banyak sangat bunyi bising. So walaupun inilah kereta entry level, tapi sebab dia kereta elektrik, kabin memang senyap. Susah kita nak convey senyap, nak ceritakan atau nak bayangkan macam mana senyap dia sampai korang naik sendirilah. Jadi aku sangat-sangat cadangkan lah korang pergi ke showroom Neta ni, dan untuk merasa macam mana rasa. Jadi so far dalam bandar saya rasa kereta elektrik ni memang benang besar lah kalau nak kirakan dia punya senyap dia tu. Sebab bila dia berhenti kat traffic light macam ni sebagai contoh, apa pun tak jalan Jadi dia memang rasa macam kita duduk dalam rumah lah. Macam dia senyap, tak ada apa. Gegaran tak ada. Dia yang gegaran tu kadang kita tak perasan. Setengah kereta dia boleh bubuh penebat bunyi bagi senyap, tapi gegaran tu sikit pun dah akan masuk ke dalam kereta. Kita akan berasa lah, walaupun kita tak boleh secara conscious rasa benda tu, kita tahu ada sesuatu lah yang sedang berjalan. Sedang sini tak ada. Sebab memang motor elektrik dia tak ada apa yang nak bergegar, dia senyap macam tu saja.
So kita akan pandu masuk lebuh raya persekutuan untuk kita layan sikit lah. Kereta ni bila kita nak merge dengan traffic cukup sedap, power banyak, torque banyak, torque banyak. Cepat dia boleh merge dengan traffic. Nak try tengok sama ada sempat tak kita nak pergi charge dia. Okey, percubaan kali kedua di Gentari Sunway X Park. Tadi dia kata error, charging error, the charger detected an internal error. Okay, dah connected dah try lagi sekali lah. Jadi penyudahnya saya tak boleh nak charge lah. Saya cuba beberapa kali. Dia mula-mula dia kata ada error connection, lepas tu ada internal error, tak tahulah apa masalah. Soalnya mungkin saya salah cucuk ke, ataupun charger tak boleh komunikasi dengan kereta ke, ataupun apakah salah prosedur ke, saya pun tak tahu. Tapi penyudahnya tak boleh lah. Dan juga pada masa akhir tu saya nak cuba tarik keluar charger tu punya kepala, tak boleh daripada kereta. Dia melekat, lock lah. Dia memang ada lock kat situ lah. Saya cuba macam-macam, cuba lock dengan kunci, cuba lock dengan pintu, cuba lock dengan skrin kat tengah, semua tak boleh. Tapi akhirnya saya call kawan kita, Cik Zuril dekat Gentari. Dia kata cuba. Dia orang dengan kereta China kadang-kadang bila sangkut, kita tekan unlock 2 kali cepat-cepat, dia akan lepaskan. Dan saya cuba dan memang betul, dia lepaskan charger dan akhirnya saya boleh berhentilah dan bawa balik kereta tu. So itu pengalaman charging tak ada. Jadi lain kali kita akan cuba bawa kereta ni charging, nak tengok betul ke dia boleh terima 100 kW dalam spesifikasi spec sheet dia, ataupun macam mana. Sebab selalunya kereta nak terima maksimum tu dia kena keadaan yang optimum lah. Maksudnya bateri charge rendah, bateri tak panas sangat dan sebagainya. Apapun kita akan lakukan ujian lebih komprehensif bila kita dapat kereta ni untuk beberapa hari nanti. Okay, jadi usaha kita untuk charge gagal for whatever reason. Dia tak nak charge tadi. Sama ada comms error ke antara charger dengan kereta ke apa, saya tak tahu. Tapi dia tak boleh nak charge tadi dekat Sunway X Park punya Gentari Charging Hub. Dan nak keluarkan charger tu pun sangkut tadi berkali-kali. Akhirnya saya kena telefon kawan kita Tuan Zuril dekat Gentari. Dia kata cubalah kereta China ni, kadang-kadang dia kena lock, apa tu unlock, tekan unlock 2-3 kali. So kita pun cuba tekan unlock 2-3 kali. Dia kata 2 kali lah. Saya cuba 2 kali ke 3 kali, saya pun tak tahu, dah tekan banyak-banyak kali. Akhirnya dia lepaskan jugalah kepala charger tu. Jenuh jugalah aku kan.